Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, masih lagi dalam topik graf fungsi. Cumanya pada kali ini kita masuk kepada standard kandungan 8.2 iaitu tafsiran graf fungsi. Okey. Jadi kalau sebelum ni pelajar telah pun mempelajari bagaimana untuk kita membentuk graf fungsi, ya. Bagaimana nak membentuk graf fungsi melalui jadual nilai yang diberikan. Okay, jadi sekarang ni macam mana pula kita nak mentafsir satu graf yang diberikan. Okay, sebab dengan kemahiran mentafsir graf ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan beberapa masalah, dapat membuat ramalan tentang situasi yang berlaku ataupun yang akan berlaku. Okey. Jadi contohnya kita pergi satu persatu pada contoh yang lebih mudah di sini. Okey, ini ada satu graf fungsi. Graf fungsi linear lah. Sebab apa graf fungsi linear? Sebab dia bersifat garis lurus. Okey. Kita tengok apa yang diminta di sini. Okey. Rajah menunjukkan graf fungsi y sama dengan 2x tambah 2. Graf fungsinya. Berdasarkan pada graf. Tentukan soalan A, nilai y apabila x-nya bersamaan 2. Nilai y bila x sama dengan 2. So, kita nak cari, tengok nilai yang diberi dan nilai x sama dengan 2 kan. So, perhatikan pada graf di mana kedudukan x sama dengan 2. So, x sama dengan 2. Letaknya di sini. Ini x sama dengan 2. So, apa yang perlu kita buat? Tengok pada garisan x sama dengan 2. X sama dengan 2 ni maknanya sepanjang-panjang garis ni. Sepanjang-panjang ni lah x sama dengan 2. Sepanjang-panjang ni lah x sama dengan 2 di sini. Semua x sama dengan 2 ni. Persoalannya ialah di mana ada garis lurus? Di belah atas je kan. So, apa yang perlu awak buat adalah awak kena pergi pada ni, x sama dengan 2 ni, pergi pada keluk graf tersebut. Kan, kat mana ada graf? Kat sini. Di sini. So, pada titik tersebut, dia minta pada x sama dengan 2 iaitu di sini. Apakah nilai y pada kedudukan tersebut? So, nilai y pada kedudukan tersebut adalah berapa ni? Nilai y mana kita rujuk pada paksi y lah. So, nilai y adalah 6 di situ. Jadi, bila x sama dengan 2, maka nilai y bersamaan dengan 6. Nampak ni? Bila x sama dengan 2, maka y sama dengan 6. Kita tengok situasi yang kedua. Dia suruh cari, tentukan nilai x bila mana y-nya pula adalah 4. So, kita pergi pada nilai yang ada. Nilai yang ada ialah y sama dengan 4. So, tengok mana y sama dengan 4. Bila y sama dengan 4, maknanya dia kat sini. Ni. Dia pemotong paksi y pada 4. Ni 4. Dekat mana ada graf dia? Kanan ke kiri dia? Kanan dia kan. So, kat sini. Kita pergi kat sini. Jadi dia nak apa? Pada bila nilai y 4, apakah nilai x? So, nilai x ni kita kena tengok kat mana? Pada titik yang tersebut, x ni di belah bawah sini. Kalau nak lebih tepat, lebih jelas, buatkan garis putus-putus nak kita nampak kat mana. Kadang graf besar kan. Ni. Bila y 4, x-nya adalah 1. Jadi tulislah. Bila y 4, x bersamaan 1. Tadi bila x 2, y dia bersamaan dengan 6. Begitu caranya. Tengok contoh soalan yang seterusnya. Rajah berikut. Ini pula menunjukkan fungsi apa ni? Sebelum ni kan dah belajar bentuk-bentuk graf. So, inilah x kuasa 2. So, ini adalah graf fungsi kuadratik. Nampak graf dia berbentuk U macam ni. Bentuk U macam ni. Apa soalannya? Soalannya adalah cari nilai y. Cari nilai y bila x-nya sama dengan 2. So, kita cari mana x2. Ini kedudukan x2. Inilah kedudukan x2. Ini x2. Pada x2 ni kat mana keluk graf? Keluk graf kat sini ni kan. Ni. Nampak ni.
Pada X2 kilograf ada kat belah atas ni. So pergi kat sini. Okay, ni kedudukan X2 kan. Okay, apa nilai Y yang ada di sini? Okay, nilai Y nya adalah nilai Y nya kebetulannya juga adalah 2. So bila X2 okay, bila X2 Y dia pun 2. Tengok yang seterusnya, nampak tak perbezaan? Nilai-nilai X bila Y nya 7. Tengok pada graf kat mana Y 7. Okay. Y 7 mana dia potong paksi Y pada 7. Ini 7 kan pada paksi Y. Okay, kalau perhatikan di sini, sebabkan dia bentuk U, di kiri dan kanan. Y sama dengan 7 ni macam ni tau maksud dia. Sepanjang garisan ni ialah Y sama dengan 7. Tapi kita bukan nak panjang, kita nak tengok pada garisan Y sama dengan 7 ni kat mana ada titik ataupun keluk graf tersebut. So keluk graf itu, okay, tengok ada di kiri dan kanan Y7. Nampak di kirinya, okay, yang ini. Di kanannya yang ini. So ada 2 point. Sini 1, okay, sini 1. So kena ambil dua-dua sebab dia sebut nilai-nilai. Kalau dia kata nilai X bila nilai positif X bila Y 7. So kita cuma ambil nilai yang positif saja. Dia tak cakap kan, kita kena ambil dua-dua nilai tersebut. Macam mana kaedah dia, dah tahu dah tadi kat situ. So ambil pembaris. Okay, pada titik yang pertama kita tandakan ke bawah. Okay, tadi ke bawah pada paksi Y. So nampak Y dia berapa sini? Antara 2 dengan 4 kan. So antara 2 dengan 4 maka nilainya adalah X sama dengan 3. Okay. Yang lagi satu di sini. Okay. Ambil pembaris. Buat garis putus-putus kat sini supaya nampak lebih jelas. Okay. Tandakan. So nampak kedudukannya antara negatif 2 dengan negatif 4. Betul-betul tepat di situ. So nilai X itu adalah X sama dengan negatif 3. So bermakna pada kedudukan Y sama dengan 7, nilai X adalah apa tadi? Negatif 3 dan juga X sama dengan 3. Ada 2 nilai kan? X negatif 3 dan X bersamaan dengan 3. Okay, itu keadaan dia. Okay, itu contoh yang kedua berkaitan dengan tafsiran graf. Okay. Okay, tadi dia sebut nilai X, nilai Y saja. Okay, ada juga keadaan, dia bagi dalam bentuk cerita macam ni. Graf menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Berdasarkan graf, tentukan jarak bola itu dari tanah pada minit yang pertama. Okay, kenapa dia kata dijatuhkan di ketinggian 4 meter? Nampak tak? Daripada sini 4 meter, ketinggian maksimum dia. Okey, tentukan pertama jarak bola itu dari tanah pada minit yang pertama. Cuba perhatikan graf ini. Graf ini ada paksi X, paksi Y kan? Tetapi dalam situasi ini, paksi X-nya mewakili masa dalam minit. Manakala paksi Y dia pula mewakili tinggi dalam meter. So soalan dia ialah jarak bola itu dari tanah pada minit yang pertama. So mana minit yang pertama? So ini minit yang pertama. Jadi tengok pada minit yang pertama itu mana? Sinilah. Minit yang pertama tengok mana keluk graf. Okay, graf dekat atas dia. Pergi dekat tepat dekat situ. Okay, kalau perlu tandakan tindih sikit garisan tersebut. Okay. Mana ternampakkan kat sini, nak cari nilai Y dia, pergi pada paksi Y dekat sini. Okey, jadi nilai Y dia berapa tu? Nilai Y dia adalah 2, bermakna jarak bola itu dari tanah ialah sebanyak 2 meter. Okey, tengok yang seterusnya. Masa bola itu menyentuh tanah. Okey, fahamkan cerita ni. Ini tinggi apa? Tinggi bola itu daripada tanah, kan? Bila dijatuhkan di ketinggian ni kan, pada minit sifar ketinggiannya adalah 4 meter, kan? Jadi dia tanya sini masa, apakah masa, tentukan bila bola itu menyentuh tanah. Bila bola sentuh tanah, mana ketinggiannya berapa daripada tanah? So ketinggian dia adalah
sifar. So mana ketinggian sifar? Sini ketinggian sifar. Pada ketinggian sifar kat mana ada graf dia? Graf dia dekat sini kan. Okay, ni graf dia kan. Ni graf dia. Okay, pada ketinggian sifar, maknanya dia menyentuh tanah. Kat mana ada clock graf dia? Tengok ke atas ke tengok kanan? Mestilah tengok ke kanan ni. Sebab kita nak tahu apa? Kita nak tahu masa dia. Jadi masa dia berapa? Masa dia adalah 2 minit. Masa bola menyentuh tanah adalah pada kedudukan 2 minit. Okay. Alright. Okay. Tengok seterusnya, contoh yang berikutnya. Okay. Alright. Okay, ini pula berkaitan dengan graf yang menunjukkan keuntungan. Okay. Keuntungan apa? Anis telah menjual nasi goreng di gerai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh Anis. Okay, tengok graf ni. Okay, Pak C mengufuk ataupun Pak C X menggambarkan apa? Bilangan bungkus nasi goreng dalam unit. Bilangan lah. Manakala Pak CY dia menunjukkan apa? Pak CY dia ni yang mencancang ini menunjukkan keuntungannya dalam ringgit. Kita tengok kejap. Ini cara nak baca dia. Okey. Bilangan nasi goreng 10 unit bersamaan dengan bersamaan berapa? Nampak? Bersamaan dengan keuntungan sebanyak RM5. Kalau dijual 40 bungkus nasi goreng, so pada 40 bungkus nasi goreng, nampak graf dia kat mana? Graf dia dekat sini. So bermakna pada kedudukan ini, keuntungan yang diperoleh adalah RM20. Begitu cara nak baca dia. Contohlah, kita tak nak ambil nilai yang ada kat yang ditunjukkan di sini. Contoh, berapakah keuntungan yang diperolehi sekiranya dia menjual 25 unit ataupun 25 bungkus nasi goreng. So kat mana 25 bungkus tu? 25 bungkus tu dekat sini. Kan? Di mana graf dia? Sini. Okey, so berapa keuntungan diperoleh kat situ? 10, 15. 15 tengah-tengahnya adalah 12 RM12.5. Itu kalau dia tanya berapakah keuntungan kalau dia jual 25 bungkus. Tapi kalau soalan dia macam ni. Dia ingin mendapatkan keuntungan dia ingin mendapatkan keuntungan sebanyak RM20 katakan. So, berapakah bilangan nasi lemak yang perlu dijual? So, dia nak untung RM20. So, kalau untung RM20, nampak? Berapakah bilangan nasi lemak yang perlu dijual? Tengok kat sini. So, nampak berapa bilangan nasi lemak perlu dijual? So, dia perlu dijual 40 bungkus nasi lemak untuk memperolehi keuntungan sebanyak RM20. Itu cara kita mentafsir graf. Jadi sebenarnya apa yang saya ceritakan itu tadi telah pun saya tak langsung membantu awak untuk menjawab soalan-soalan ni dah sebenarnya. Kan? Okey. Alright. Okay. Jadi saya cukup takat tu dulu berkaitan dengan pentafsiran tafsiran graf. Okay. Kita sambung dalam grup WhatsApp pula ya. Okay.